قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Seperti firman Allah Ta'ala, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab, akan pesuruh daripada mereka itu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca ia atas mereka itu akan Quran dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia akan mereka itu akan Quran dan segala hukum yang di dalamnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, yang dirahmati Allah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab penawar bagi hati. Kita berada dalam bab cintakan Allah. Dalam pertemuan yang lepas, perenggan yang terakhir itu dia sebut tentang sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan kepada kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui baginda Nabi lah kita kenal baik dan buruk. Kita kenal perkara yang hak, perkara yang batil. Jadi sambungannya dia bawa datang dalil yang Nabi dan Rasul ini, Nabi kita ni diutuskan oleh Allah Ta'ala. Satu firmannya dalam surah Al-Jumu'ah ayat nombor 2 dia kata. Surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah boleh baca, Al-Jum'ah pun boleh baca. Kata Allah, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Artinya, arti firman Allah, ia yakni Allah, ia yakni Allah jua Tuhan yang membangkitkan, yang mengutuskan pada orang Arab yang sifat ada pada orang Arab tu tiada pandai menulis dan membaca kitab, yakni membaca tulisan. Tak pandai menulis dan tak pandai membaca kitab, yakni tak pandai membaca tulisan. Diutuskan rasulan, akan pesuruh daripada mereka itu, yakni daripada Arab, daripada bangsa Arab juga. Siapa dia hurai sikit, dia bagi tahu sikit tafsiran dia yang diutuskan pesuruh tu siapa, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setakat tu dulu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut dia yang mengutuskan seorang rasul, iaitu baginda Nabi kita Muhammad lah, diutuskan
kepada bangsa Arab pada masa itu, secara khususnya, secara umumnya kepada seluruh manusia lah. Allah Ta'ala sebut di awal ayat tu, dia kata dia. Dia sebut dia. Maknanya dia mengkhususkan Nabi ni adalah urusan dia serba-serbi. Sebab tu kita tengok dalam sejarah hidup Nabi, Nabi dijadikan oleh Allah Ta'ala berada dalam keadaan yatim. Sejak daripada kecil. Tak kena ayah, tak kena mak. Tak kena ayah dan tak kena mak dia. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala jadikan dia yatim tu sempurna je. Dia punya pembesaran dia. Diambil alih penjagaan dia oleh tok dia. Diambil alih pula penjagaan oleh pak saudara dia Abu Talib. Tu zahir kita duk tengoklah. Nampak macam tok dia lah jaga mula-mulanya. Lepas daripada mak dia meninggal, ayah dia pun tak ada awal lagi, tok dia ambil jaga. Lepas daripada tok dia meninggal, pindah tangan kepada pak saudara dia Abu Talib. Zahirnya kita tengok gitulah. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala nak beritahu, aku nak jaga sendiri dia. Ibaratnya gitu. Sebab tu dia kata huwa tu. Balik pada dia saja. Semata-mata dia ya. Tak ada orang lain campur tangan dalam pembesaran dia tu. Nak melahirkan dia, nak suruh jadi Nabi dan Rasul ni, aku yang jadikan dia seorang anak yatim sebab aku sendiri nak ambil tugas jaga dia. Bukan setakat jaga dia. Bila dia besar saja, sampai tahap dia nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, bila dia berkhalwah di Gua Hira tu, maka turun Jibril. Mari ngajar pada dia Iqra. Kita boleh lihat selepas daripada dia dilantik jadi Nabi dan Rasul, tak ada siapa-siapa yang ambil tugas mengajar dia kecuali Allah. Tu tengok Allah Ta'ala istimewanya Nabi dan Rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad ni. Tugas ngaji, tugas ilmu untuk diberi pada dia tak ada melalui siapa-siapa. Jibril tu wasilah lah supaya kita lah kena pergi cari kita. Kena keluar daripada rumah, masuk sekolah kita. Adapun Nabi ni wahyu sendiri daripada Allah Ta'ala. Ada wahyu yang direct daripada Allah Ta'ala, ada melalui perantaraan Jibril. Maknanya dari sudut ilmu, pengisian pada diri dia, jiwa dia, akal dia, kecerdikan dia, aku sendiri juga. Sebagaimana body dia membesar tu aku sendiri, tak nak dia digantung dengan ibu dan ayah dia. Begitulah juga ilmu yang ada pada Nabi tu, kata ulama, Allah Ta'ala ibaratnya putuskan daripada semua asbab lain, direct mari daripada Allah Ta'ala sendiri ilmu dia. Sebab tu kita tengok sini kalimah ummi ni, Nabi ni tak pandai menulis, tak pandai baca tulisan. Letak di kita sifat ni orang awam, orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, itu satu keaiban. Aib kalau kita tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi bila letak di Nabi dan Rasul, itu adalah ainul kamal dipanggil. Itu adalah satu tanda kesempurnaan pada Nabi dan Rasul. Sebab apa? Macam mana orang tak ngaji, orang tak sekolah, tiba-tiba boleh baca kitab, tiba-tiba boleh keluarkan ayat-ayat yang indah daripada mulut dia.
Boleh cerita tentang dunia, boleh cerita tentang akhirat. Boleh cerita tentang apa yang dilihat di mata kasar kita, boleh cerita perkara ghaib. Hari mana? Tu Allah Taala kata, huwa, dia. Dia sahaja yang bertanggungjawab menjadikan baginda Nabi SAW ini adalah seorang yang punya ilmu. Kalau nak kira dia sebut kalimah ummi tu, kenapa disebut ummi nisbah kepada mak? Ummi ni kan mak kan. Kenapa dinisbahkan kepada mak, orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis ni? Sebab goliknya orang yang nak duduk di bawah ketiak mak dia je tak boleh pergi sekolah lah. Budak-budak baru nak belajar pergi sekolah kan, tadika contohnya. Umur berapa? 5 tahun sekarang ni hantar pergi tadika. Sebelum tu 4 tahun duduk dengan mak dia kan. Tambah-tambah kalau mak dia tu tak kerja pula, dia tak pernah duduk dengan apa? Dengan pengasuh. Susah tu nak mula hari pertama sekolah tu. Dengan mak-mak sekali, tuan-tuan gitu ke dulu? Mak duduk belakang kelas tadi, ataupun ayah duduk belakang kelas. Cuba tuan-tuan ingat balik. Kok tuan-tuan gitu juga dulu? Maknanya tuan-tuan ni ummi ni anak mak dia bagi. Duduk bawah ketiak mak. Apatah lagi yang jenis tak isak susu lain kecuali susu mak. Tu lagi susah nak pisah tu. Mak nak masuk tandas pun payah tu. Mak nak masuk tandas sekejap menangis dah. Menangis siapa tak dengar suara sebab apa? Ummi. Ni biasa yang tak nak berpisah dengan mak ni, nak pergi sekolah pun payah. Pas cikgu nak mengajar macam mana? Kena mak ada sekali. Bila mak ada sekali, nak mengajar macam mana? Duk atas riba mak ya. Sebab tu diguna kalimah ummi. Dia tak guna kalimah abi. Sebab apa? Pok dia tak suka duduk dengan anak. Dia suka apa? Dia suka tinggal aja sebab tugasan ayah ni di luar rumah. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Adam AS lah, sebelum keluar daripada syurga lagi tu, isyarat dah bila mu keluar daripada syurga, walaupun keluar tu berdua, tapi Allah Ta'ala kata litashqa, ia akan susah nanti kamu seorang je. Allah Ta'ala tak kata litashqaya, dua-dua akan bersusah payahlah bila duduk atas dunia. Dah, Allah Ta'ala kata litashqa, kamu seorang je akan susah. Situ isyarat dah tu nak beritahu pada orang lelaki, tanggungjawab engkau mencari nafkah, memberi makan, minum, pakai, tempat tinggal, perkara tu kepada bini engkau. Itu syarat di Nabi Adam AS untuk menjaga Hawa di dunia nanti, di bumi tu. Batu tabiat ghalib ayah duduk di luar, bekerja di luar, membanting tulang dia panggil. Adapun yang duduk di rumah, ghalibnya orang dulu-dulu mak lah. Zaman sekarang ni je baru orang perempuan keluar bekerja, orang dulu mak duduk di rumah lah, ayah lah hidup keluar pergi noreh getah, pergi ke sawah dan sebagainya. Cuma nak sebutnya bila budak tu duduk dengan mak dia, maka susah nak berpisah dengan mak. Jadi bila susah nak berpisah tu yang jadi ummi tu, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Saya ingat masa tahun berapa dah, mula-mula saya masuk mengajar situ, ada satu batch ni ada seorang budak, boleh jadi anak bongsu ataupun boleh jadi anak tunggal, boleh jadi. Masuk SPM ni, calon SPM umur 17 lah, tapi mak ada sekali tunggu daripada pagi sampai habis paper petang. Apa kerja mak dia? Antaranya mak dia tolong baca buku untuk dia. Dia ni tolong dengar mak dia baca. Kalau dia baca, mak dia tolong picit-picit badan dia. Tengok usaha mak. Nak suruh anak berjaya. Anak pandai dah lah tu, boleh masuk situ tu. Nak masuk tu budak selected dah, budak terpilih dah, budak 6A UPSR. Cuma nak sebutnya gitulah. Dari sudut kognitif, dari sudut kecerdikan minda ada dah. Cuma dari sudut hemah. Hemah nak satu lagi. Setakat bijak saja tak cukup. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak akan capai lan tanalal ilma illa bisittatin tu, tak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara. Tak cukup dengan zakain, kena ada hirsin.
Kalau ada bijak saja, kognitif dia sempurna, tapi kalau tak ada hirsin tak jadi. Nak kena ada usaha, nak kena ada himmah tinggi. Bila tak ada himmah gitu, mak usaha nak suruh anak berjaya. Mak tak kerja ke? Kerja ustaz, tapi saya ambil cuti ya. Ambil cuti ya sepanjang anak biasa. Sebab apa? Nak tolong duduk dengan anak, baca buku pada anak. Sebab apa? Anak lah baca buku. Zaman-zaman hari ni boleh jadi sungguh. Anak nak tengok telefon, nak biasa UPKK, si baik bocor sehari. Bocor paper semalam. Nak beritahunya, kita kadang-kadang kena tolong baca untuk dia. Tak apalah budak umur 11 tahun. Ni umur 17 tahun ni. Kalau ayah buat tak gitu. Kena nampak kapik lah ayah dia kan ayah. Tahu nampak kapik? Gini, pam gitu. Kalau dengan ayah tak layan benda-benda gitu. Takkan aku nak baca. Mu nak sekolah, mu nak besok, takkan aku yang kena baca. Tapi mak dah, mak layan. Sebab tu dia jadi ummi tu. Dia jadi dekat dengan mak dia. Apa payah nak pisah dengan mak tu? Dia bukan homesick. Dia panggil mother sick dia panggil. Dia tengok mak dia. Baik. Mana tadi? Jadi Nabi ni Allah Ta'ala utuskan bukan setakat umat pada masa tu pun tak pandai menulis, tak pandai membaca. Dia sendiri pun tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi pada umat itu adalah satu kekurangan lah. Adapun pada Nabi, bila mana dia tak pandai baca, tak pandai menulis, tiba-tiba boleh baca ayat Quran. Ayat yang indah Quran ni, cantik. Maka itu menunjukkan kesempurnaan yang ada pada seorang Nabi dan Rasul. Itu dipanggil Ainul Kamal. Baik. Bila Allah Ta'ala hantarkan Nabi dan Rasul ni, ada tugas dia lah. Lalu dia bagi tahu pada kita, dalam ayat ni Allah Ta'ala sambung, Yatlu alaihim ayatihi. Nabi dan Rasul ni, Nabi kita ni diutuskan oleh Allah Ta'ala membaca ia atas mereka itu, yakni orang-orang Arab tu. Baca apa? Akan Quran. Tu satu tugas dia. Turun wahyu, dia tak akan sembunyikan sebarang ayat daripada wahyu tersebut. Dia akan baca. Dia akan baca ayat tersebut. Panggil sahabat-sahabat semua untuk dengar wahyu daripada Allah Ta'ala. Tak akan sembunyi lah. Bukan setakat baca Quran dan membersihkan ia Rasulullah tu akan mereka itu, yakni Arab tu. Membersihkan daripada apa? Daripada syirik. Daripada syirik. Yang ni tasawuf. Tadi tu baca ayat Quran. Yang ni poin tasawuf. Kalimah wa yuzakkihim. Melibatkan tazkiyah. Ada istilah Quran kita guna tazkiyatun nafsi. Itu istilah Quran guna. Istilah yang Quran tak guna, yang masyhur dalam masyarakat kita ialah tasawuf. Benda sama ya. Iaitu menyucikan jiwa seseorang itu daripada syirik. Syirik ni pecah dua lah pula. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali perbahasan dia dalam usuluddin, dalam tauhid, dalam akidah. Itu syirik jali dipanggil. Syirik yang nyata, yang besar. Adapun syirik dalam tasawuf adalah syirik khafi. Menduakan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan benda selain daripada Allah Ta'ala, termasuklah hawa nafsu kita. Patulah mudah kita menduakan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan diri kita, dengan keinginan dan kemahuan kita ni. Sedangkan Allah Ta'ala ni secemburu gitu. Ada ke istilah kan? Maknanya yang paling cemburu adalah Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis. Aku adalah yang paling cemburu. Kalau bini cemburu pada suami, kalau suami cemburu pada isteri, sampai peringkat masing-masing cek telefon pasangan. Buka tengok nama Joe. Siapa Joe ni? Joe Biden dia kata. Contoh, Joe apa? Joe sayang contohnya. Siapa Joe sayang ni? Nak marah terhajak siapa tak ingat dah yang padahalnya pak mertua dia nama Joe.
Sebab nak marah sangat pada bini dia, tak sempat nak tanya dah siapa. Tengok Jo sayang Jo, marah lalu pada bini dia. Ambil telefon, empah pecah telefon. Padahal bini dia kata, tu kan ayah kita. Baru tahu. Cuma nak sebutnya ialah cemburu punya pasal tu. Cek telefon, buka tengok situ sini, segala-gala lah. Buka tengok si suami, buka tengok telefon isteri dia, si isteri pula buka tengok telefon suami dia. Sebab apa? Cemburu. Kalau kita dengan pasangan kita ada perasaan cemburu, bimbang tu. Cemburu-cemburu ni bimbang ada yang kedua. Takut bini kita ada yang kedua. Memang tak bolehlah bini ada yang kedua. Kita ni bukan tak boleh ada yang kedua. Dalam keadaan boleh tu pun bini cemburu tu. Tu dalam keadaan boleh aja kita 2, 3 dan 4. Tapi bini tetap cemburu juga. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, aku lebih cemburu daripada manusia yang cemburu. Bah kita lah mudah menduakan Allah Ta'ala. Bukan mendua, meniga, meempat, melima, mengapa lagi. Sebut lagi ya. Berapa banyak kita menduakan Allah Ta'ala. Dalam beribadat, tidak dalam beribadat. Banyak je unsur-unsur lain dalam hidup kita. Nak pada pujian manusia, nak orang sebut kita begitu begini. Nak kepada dunia lebih daripada Allah Ta'ala. Kasih pada dunia lebih daripada Allah Ta'ala. Banyak kita mendua, meniga, mengempatkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku lebih cemburu daripada manusia yang cemburu. Tapi tak sedar diri kita gitu. Patutnya bila kita ngaji dulu, bab zuhud dulu sebelum sampai bab cinta ni, bab zuhud. Bab zuhud tu tujuan dia nak suruh cabut buang segala yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala cemburu. Aku buatmu daripada tak ada kepada ada. Aku bagi segala nikmat imdad. Nak suruh mu boleh hidup daripada ada kepada nikmatul ijad aku buat. Nikmatul imdad selepas aku mewujudkan engkau, mengadakan engkau ni, nak suruh engkau ni terus boleh hidup. Aku buat pula keperluan-keperluan engkau. Tu yang saya sebut dalam pertuannya apa? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Aku buat semua untuk kamu yang ada atas muka bumi ni. Tiba-tiba kita ambil benda tubuh dalam hati kita. Marilah cinta kepada harta, cinta kepada anak bini, cinta kepada pangkat, cinta pada pujian, cinta kepada itu, kepada ini. Macam-macam jenis cinta. Itu dia panggil mendua, meniga, mengempatkan Allah Ta'ala. Itu yang ngaji bab zuhud tu. Bab zuhud tu nak suruh kita cabut semua dalam hati kita. Biar tak ada. Yang ada dalam hati kita hanyalah Allah dia. Itu tasawuf. Lepas tu yang lain tu nak letak mana? Letak di tangan lah. Harta letak di tangan je. Bertembung je dengan perintah Allah Ta'ala. Keluar zakat, keluar. Sedekahkan daripada hartamu, sedekah. Tak fikir panjang, ni perintah daripada Allah Ta'ala. Suruh keluar zakat daripada duit kamu yang banyak tu, cukup haul, cukup nisab semua sekali. Tak payah fikir panjang, keluar. Mari je orang-orang yang susah depan mata kita, Allah Ta'ala perintah supaya suruh kita bantu. Walaupun perintah tu tidak perintah wajib, tapi mari mana perintah wajib dan perintah sunat ni? Dua-dua mari daripada Allah Ta'ala. Mari mana larangan haram dan larangan makruh ni? Daripada Allah Ta'ala juga. Habis tu kenapa jadi susah nak buat kalau kekasih kita suruh? Kenapa bila kekasih manusiawi kita suruh, kita buat? Kekasih yang hakiki kita iaitu Allah Ta'ala, kita payah nak buat. Itu maknanya kita dah mendua menigakan Allah Ta'ala. Kekasih manusiawi kita mudah sangat suruh kita. Pukul berapa pun pergi kita. Pukul 2, pukul 3 pagi saya mengidam lah nak makan apa rojak mamak. Nak cari mana pukul 2, pukul 3 pagi. Tak apalah abang cuba lagi cari. Keluar rumah naik motor dengan mata pun tidur. Bawa motor masuk dalam pagi kabar-kabar. Cuma nak sebutnya keluar pergi cari sanggup tu. Tapi Allah Ta'ala suruh bangun qumil laila illa qalila. Bukan suruh bangun banyak pun.
Qumil laila illa qalila. Sikit je bangun. Tu tak bangun-bangun. Duduk kira, sunnah je, sunnah dia kira. Wajib je aku buat. Berkiranya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa jadi berkira? Sebab tak kasih mana pada Allah. Yang bini kita berkira tak? Yang patut bagi pada dia nafkah, makan, minum, tempat tinggal, pakaian je. Tapi kenapa mah kita layan juga tu? Dia nak gelang, beli gelang. Dia nak subang, beli subang. Dia nak cincin, beli cincin. Dia nak gelang kaki, beli gelang kaki. Kenapa bagi juga tu? Walaupun harga dia tidak murah tu, beribu-ribu tu nak tu. Beli kita. Sanggup simpan duit. Sebab kasih tu menduakan Allah Ta'ala tu. Padahal tak wajib bagi mah pada dia. Tak wajib bagi cincin, bagi rantai. Tak wajib. Wajibnya bagi makan, bagi minum, bagi pakaian. Tu pun makan 2 kali sehari. Makan sekali dengan minum lah 2 kali sehari. Pakaian 2 kali setahun. Pakaian daripada atas sampai ke bawah, yang luar dan yang dalam. Berapa kali setahun? 2 kali setahun. Kira 2 musim. Musim sejuk dan musim panas. Lepas tu bagi tempat tinggal pada dia. Tempat tinggal ikut semampu kita. Lepas tu yang bersusah payah bekerja sampai siang malam. Ke masjid pun tak sempat kita. Ke surau tak sempat kita. Nak mengaji pun tak sempat. Sebab apa tu nak kumpul duit banyak-banyak tu? Nak bagi pada siapa tu? Nak bagi pada bini. Tu kata sebab bini lebih daripada Allah Ta'ala. Sampai terabai diri kita. Ngaji pun dok kita. Tak kena Tuhan punya bumi ni, Tuhan punya alam ni, tak kena. Tak kena Tuhan punya dunia, Tuhan punya akhirat. Tak kena. Mati dalam keadaan tak kena gitu pada Allah Ta'ala. Oh bahaya. Mati dalam keadaan tak kena Tuhan punya dunia, Tuhan punya akhirat. Bila tak kena ghalib, tak junjung lah perintah. Kalau junjung pun sekadar orang panggil apa? Melepas batuk di tangga. Tak bersungguh lah buat amal. Sebab tak kena Tuhan. Cuba kalau kena Tuhan, ulama tinggal habislah yang makruh-makruh tu. Tengok Nabi kan, mana makan benda makruh. Tu dari sudut bab makan tu, benda makruh tak makan Nabi. Kita benda makruh, lepas seputung-seputung kata. Contoh-contoh tuan-tuan. Sini tak ada ni, baik-baik belakang. Lepas seputung-seputung, nak masuk masjid seputung dulu. Orang sebelah hidup bau, bau rokok. Contoh-contoh. Bukan rokok lah, makanan-makanan yang berbau. Orang yang cinta pada Allah Ta'ala tak nak tu. Benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Apatah lagi waktu nak bermunajat dengan Allah, nak berbicara dengan Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi nak kepada sempurnanya zahir dan batin kita. Tu ngaji bab zuhud, nak cabut buang yang tu. Ni tazkiyah dia panggil. Menyucikan diri. Hijrah Nabi juga tu. Cabut buang daripada diri para sahabat, iaitu syirik, menduakan Allah Ta'ala. Sama ada dalam ilmu akidah perbahasan dia, ataupun dalam ilmu tasawuf perbahasan dia. Syirik menduakan Allah Ta'ala dalam tasawuf ada juga. Baik. Dan mengajar ia Rasulullah tu akan mereka itu, yakni Arab tu, akan Quran. Ajar Quran dan segala hukum. Hikmah tu diterjemah dengan segala hukum yang di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran. Tu setakat tu terjemahan dia. Maka tiada ada Rasulullah itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhannya. Dia tu siapa? Dia tu adalah hamba Allah, manusia serupa dengan kita juga, tapi yuha ilaih, dikurniakan wahyu oleh Allah Ta'ala pada dia, istimewa dia. Maka kerja dia menyampaikan perintah Allah Ta'ala pada kita umat dia. Baik. Tapi Nabi ni perangai dia sebagaimana kita tengok dalam akhir surah At-Taubah lah, ayat 128 kau. Surah At-Taubah berapa ayat? 129 ke ayat dia? Kalau tak silap lah, 129 ayat dia. Ayat 128 tu Allah Ta'ala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum,
Sifat dia azizun alaihi ma anittum. Itu satu sifat dia. Sifat Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, sifat dia berasa susah hati kalau benda tersebut menyusahkan umat. Itu Nabi. Sebab tu Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, dia kata apa? Inna hadzal din. Agama ni, agama yang dibawa oleh Rasulullah ni, hadis sahih. Inna hadzal din. Agama yang Allah Ta'ala hantar suruh kita buat ni, agama yang diajar oleh Rasulullah ni, dan syariatnya adalah kulluha sahlah. Semuanya mudah je. Nabi kata. Semuanya mudah ya. Sebab tu Nabi bila ada orang menyusahkan umat, Nabi tegur. Ada sahabat baca Quran panjang dalam solat dia. Nabi tegur lalu lepas daripada semayang. Nabi kata, mu ni nak timbulkan fitnah ke? Tapi panjang sahabat tu tidak panjang macam kita lah. Kita tu imam baca inna a'tayna, panjang lah ustaz baca. Penyangat tu. Tak ada dah ayat lebih pendek daripada tu. Kau nak suruh baca nun, Allahu Akbar. Tu takkanlah nak baca ayat sependek tu. Inna a'tayna kal kautsar, 3 ayat tu sependek-pendek surah tu dalam Quran. Dia paling baiknya daripada kita baca ayat tengah-tengah, lebih afdal baca satu surah sempurna. Maka kita tu jangan kira kita lah inna a'tayna pun berasa panjang dah tu imam baca. Ni sahabat ni panjang dia tu maknanya panjang betul lah tu. Nabi tegur sahabat tu, mu nak timbulkan fitnah. Sebab apa? Sebab menyusahkan umat. Sebab tu dalam fiqh tuan-tuan boleh lihat fiqh walaupun nampak pada mulanya kerah ataupun kita panggil azimah dalam istilah fiqh dia. Tapi bila berada dalam kesempitan ittasa. Perintah dalam agama ni asalnya kena pakai azimah lah. Macam apa maksud azimah? Ni waktu kita duduk dalam keadaan tak musafir ni, kena semayang gini ya. Semayang maghrib 3 rakaat, semayang isyak 4 rakaat, semayang zuhur asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat pada waktu dia. Lepas tu waktu kan ditentu dah. Waktu ditentukan bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak. Tapi bila kita musafir je, boleh lalu. Nak semayang dalam zuhur boleh, nak semayang dalam asar boleh, nak semayang dalam maghrib boleh, nak semayang dalam isyak boleh. Lepas tu daripada yang 4 boleh jadikan 2. Hantu dipanggil rukhsah. Keringanan dah. Sebab apa? Tak nak menyusahkan. Ada orang tanya, kenapa yang boleh jamak qasar ni? Kenapa yang boleh jamak dan boleh qasar waktu kita musafir? Ada orang kata, elah dia sebab penat lah. Ulama kata bukan sebab penat. Kalau kira penat, sebab penat lah maka boleh jamak, boleh qasar musafir. Jawab dia dulu memang layak lah jamak qasar. Sekarang ni tak layak jamak qasar. Sebab apa? KL Kelantan 45 minit sejam je naik flight, tapi boleh jamak di airport. Tak penat tu. Sebab tu ulama kata elah dia bukan sebab apa? Sebab penat dah. Sebab dia adalah kerana safar. Kerana musafir itu sendiri. Asal musafir je, penat tak penat boleh jamak qasar. Kalau nak kira dulu memang penat sungguh lah. Naik unta, naik kuda, perjalanan berhari-hari nak sampai ke destinasi, memang penat, layak dia jamak qasar. Tak, sebab safar tu sendiri. Sebab tu kekal di zaman kita, walau semudah mana pun kita duduk atas train tu 12 jam, walaupun 12 jam duduk atas train, kita jenis sewa satu apa dia panggil? Satu gerabak. Satu kos ke dia bagi. Tu satu tu kita duduk satu family kita. Ada dengan sofanya, ada dengan apa? Tandasnya, ada dengan apa? Singki dan sebagainya. Ada dengan tilam, ada dengan katil. Kita boleh tidur selesa walau 12 jam. Tapi tetap boleh juga jamak qasar. Sebab elah dia musafir tu sendiri. Serupa dengan orang perempuan yang haid lah. Orang perempuan yang haid ataupun yang nifas dilarang memasuki masjid dan menetap di dalam masjid. Kalau murur tak apa, mukus tak boleh. Mukus menetap dalam masjid tak boleh.
Sebab apa? Kalau ulama ada yang kata illah dia sebab takut dan bimbang menitik darah dalam tu. Dulu boleh jadi ya. Sekarang ni zaman makin canggih, tak ada dah istilah menitik-nitik ni. Budak kecil kita bawa kencing dalam pampers tak menitik lagi. Canggihnya orang buat pampers tersebut. Padahal kalau nak kira kencing penuh satu botol ni kot. Kalau budak kencing. Tapi nak bagi tahu tak keluar menitik daripada pampers tu. Sebab tu ulama mengatakan bukan sebab bimbang menitik, sebab haid tu sendirilah. Haid tu sendiri adalah suatu kekotoran di sisi agama. Adapun masjid tempat yang suci, maka tak dibenarkan perempuan masuk walaupun sekarang ni tak menitik dah. Tu tengok ilah dia. Tu ulama bahas ilah. Ulama ni kata gini, ulama ni jawab gini. Gitu lah perbahasan ulama. Nak suruh kita senang. Banyaklah keluar hukum-hukum yang memudahkan kita. Benda yang haram masanya tak boleh makan. Berada dalam kesempitan, boleh ambil makan qada untuk menyelamatkan nyawa. Tu tengok kelonggaran dia. Sebab tu idza dhaqa ittasa. Tu kaedah dia. Bila berada dalam kesempitan, maka pada masa tu agama beri keluasan kepada kita. Tapi kalau tak ada kesempitan, tak ada apa-apa, tak payahlah. Macam kita nak pergi ke Mekah contohnya. Duk tempat kita ni, mudah nak ambil air semayang kat luar tu senang. Kat rumah kita pun senang, bilik air 2-3 bersentuh dengan bini kita. Kira hukum batal lah sebab kita dengan dia tu mahram. Tapi kalau pergi ke Mekah, pakailah hukum ataupun pendapat ulama yang mengatakan tak batal. Pendapat mana? Pendapat dalam mazhab Syafi'i kita juga ada. Tak payah pergi kepada mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i kita sendiri juga ada. Pendapat yang kita yang disentuh tak batal. Kalau kita yang menyentuh batal, ada dalam mazhab kita Syafi'i. Ada kaul tu. Maknanya kita berada dalam kesempitan, nak keluar, kita duduk di Mataf tu, tempat tawaf tu, dekat dah dengan Kaabah, nak masuk Kucub Hajarul Aswad. Mari foreigner daripada negara mana rempuh kita, pijak kaki kita. Dia yang menyentuh, bukan kita yang sentuh. Kita mazhab Syafi'i ni ralik jaga dah daripada tersentuh. Kira tak batal. Tengok agama memudahkan kita. Tu Nabi kata, inna hadzal din wa syari'atuhu kulluha sahlatun. Semuanya adalah perkara yang mudah. Semua sekali tu adalah mudah. Dia tak susah. Kita yang tak faham dia susahnya. Ataupun benda mudah dah kita rasa susah juga. Tu susah sebab nafsu kita. Berasa susah semayang 5 kali sehari. Susah tu sebab nafsu kita malah. Bila nafsu kita dah biasa dah dengan semayang, mana ada susah lagi? Tuan-tuan, ada susah lagi semayang 5 kali sehari? Tak ada susah dah. Bahkan semayang di masjid di surga tak ada susah dah nak pergi masjid. Tapi bagi orang yang pemula, beginner, nak semayang susah. Tu nak beritahu senang. Pas semayang 5 kali sehari je wajibnya. Yang lain sunat je. Bila sebut sunat, nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Buat boleh pahala, tak buat tak ada janji seksa, tu sunat. Cuma bila kita ngaji tasawuf, adalah rasa ruginya tak buat sesuatu yang dicintai oleh kekasih. Tu kekasih Allah Ta'ala sendiri suruh kita buat. Lepas tu Nabi pula mari sapa pada kita. Setiap perkara yang disampaikan oleh Rasulullah, perkara tersebut datang daripada kekasih kita, iaitu Rasulullah. Kita kasih kepada Rasulullah dengan buat apa yang dibuat oleh Rasulullah, perkara sunat tersebut, maka umpama kita kasih dan cinta pada Allah Ta'ala. Gitu. Baik. Tu nak sebutnya Nabi ni, walaupun dalam keadaan disebutkan Nabi ni, tugas dia menyampaikan perintah Tuhan je. Tapi dia bukan macam kita, menyampaikan semata-mata menyampaikan. Ikut tuan-tuan lah, nak beramal tak nak beramal, saya sampaikan dah. Dalam hati dia rasa tak senang kalau ada orang yang menyampaikan dalam bentuk susah. Sebab agama ni senang saja. Dia bukan nak menyusahkan kita. Baik. Tu saya sebut tadi. Baik, kalau susah tu nafsu kita.
Kemudian dalam sambungan ayat dalam ayat surah At-Taubah tadi Allah Taala kata harisun alaikum, itu perangan Nabi kita juga. Harisun ni maknanya dia ni tamak nak suruh kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nak suruh kita dapat hidayah di dunia, bahagia, gembira di akhirat sana. Tu Nabi. Tu yang siapa tahap dia pergi bertemu dengan pak saudara dia saat nak mati tu. Beritahu kepada pak saudara dia, ucaplah 2 kalimah syahadah ni. Nanti aku akan datang di akhirat nanti memberi syafaat kepada engkau. Walaupun tak sempat nak beramal apa pun, mengucap je 2 kalimah syahadah ni, nanti aku akan pergi di hadapan Allah Ta'ala. Usyafi' laka, aku akan memberi syafaat kepada engkau. Tapi itulah Abu Talib tak mengucapkan 2 kalimah syahadah pun ada perbahasan tu di sisi ulama tu. Adapun tok dia Abdul Muttalib dengan mak dan ayah dia, yang tu clear, tu ahlul fatrah. Tu berada di dalam tempoh tidak ada nabi dan rasul yang diutuskan. Maka tok dia, mak dia, ayah dia, semua tu adalah dia panggil ahlul millah. Orang yang beragama dengan agama nabi-nabi dulu, maknanya muslim maknanya ahli syurga, ayah dia, mak dia dan tok dia. Adapun pak saudara dia, yang tu ada perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebutnya nabi ni memang sangat-sangat tamak nak beritahu kepada umat dia semua perkara yang boleh menyelamatkan umat dia dunia dan juga akhirat. Sehingga disebut dalam hadis, Nabi kata, tak ada aku tinggalkan pada kamu satu perkara pun yang boleh mendekatkan kamu ke syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka, kecuali buyyina lakum, diterangkan kepada kamu. Maknanya tak ada satu perkara pun yang boleh mendekatkan kita ke syurga, Nabi tak cerita. Dan tak ada satu perkara pun yang boleh menjauhkan kita daripada neraka, Nabi tak cerita. Maknanya semua Nabi cerita pada kita. Bahkan ada sahabat, kalau tak silap Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata setiap perkara tu Nabi cerita sehinggalah, kata Sa'id, burung yang terbang tu, tatiru ta'irah, burung yang terbang tu Nabi cerita ilmu berkenaan dengan terbang burung tersebut. Tak ada satu Nabi sembunyi kepada umat dia. Untuk kebaikan dunia pun dia cerita, untuk kebaikan akhirat pun dia cerita. Tu harisun alaikum tu. Macam mana kita boleh tak jatuh cinta pada sebaik-baik manusia ni? Bini kita tak boleh setara ni. Nabi ni maknanya orang yang sentiasa berusaha untuk membahagiakan umat dunia dan akhirat. Sebab tu sahabat kasih sangat pada Rasulullah. Luput satu hari tengok tak boleh, kena pergi cari lalu Rasulullah. Panah-panah keluar daripada rumah, nak pergi ke mana panah-panah keluar daripada rumah ni? Tak ada saja nak pergi tengok Rasulullah. Tengok Rasulullah, puas hati. Ada seorang perempuan yang balik daripada jihad kan, Sabi dan para sahabat balik daripada jihad. Perempuan tu meluru pergi kepada rombongan yang baru balik daripada peperangan. Nak pergi tanya apa? Nak pergi tanya Rasulullah ya. Nak pergi tanya khabar Nabi. Macam mana Rasulullah? Keadaan Rasulullah macam mana? Orang cerita adik-beradikmu mati syahid. Orang cerita ayahmu mati syahid. Dia kata yang tu tak ada apa bagi aku. Aku nak tahu Rasulullah macam mana. Tengok orang kasih gitu. Kasih pada Rasulullah. Ayah, adik-beradik kasih juga, tapi dia letak Nabi orang yang paling dia kasih. So maknanya ayah ni ibarat luka apa? Luka kena apa? Kena duri je lah. Setakat kena duri, cabut buang duri tu hilang lah. Tapi kalau berita yang sampai pada dia kematian Rasulullah, yang tu ibarat merobek jiwa dia. Sebab tu bila orang kata Rasulullah alhamdulillah selamat, tak ada kena apa-apa, oh gembira dia balik ke rumah dah. Tadi meluru cepat-cepat mari nak tahu tu ya khabar dia. Tu kasihnya. Tak kasih macam mana? Sebab apa? Sahabat gilah dalam urusan apa pertemuan Nabi. Tak pernah Nabi kata la, saya sebut dah. Nabi tak pernah kata la. Mari nak kepada duit, Nabi tak pernah kata la. Bahkan Nabi kalau waktu dia pun tak ada, dia pinjam daripada orang lain. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum tu, baju besi Nabi saat Nabi meninggal duduk dengan siapa? Duduk dalam gadaian kepada orang Yahudi. Sebab apa? Nabi nak melunaskan keinginan sahabat-sahabat dia yang berhajat dan memerlukan. Bukan kerana keperluan diri dia.
Tu betapa baiknya Rasulullah nak menyampaikan. Takkan kita tak jatuh cinta? Tak jatuh cinta tu sebab tak kenal. So kena baca lah. Kena baca syama'il dia, kena baca fadail dia, kena baca khususiyat dia. Kitab-kitab Nabi ni bukan hadis saja. Hadis ni bersifat kalam dia, ucapan-ucapan dia, perbuatan dia. Kita kena tengok juga dari sudut syama'il dia, keistimewaan dia. Kita kena tengok juga dari sudut mukjizat, perkara luar biasa yang ada pada dia. Kita kena tengok juga dari sudut khususiyat dia, perkara khusus untuk dia saja, tak diberi kepada orang lain. Tu kena tengok. Bila tengok tu baru nampak betapa lebihnya dia berbandingan siapa-siapa manusia pun tak ada lebih daripada dia. Baru mari rasa cinta sungguh pada satu susuk tubuh yang bernama baginda Nabi SAW. Habis dulu situ akan datang seperti firman Allah Ta'ala, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tu je Allah Ta'ala beritahu tugas Rasul. Tugas engkau hanya menyampaikan. Tapi tidak setakat itulah Nabi bersungguh-sungguh dia nak menyampaikan kepada umat dia. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.